A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sihat ke semua? Adik-adik sihat Tak punting puasa lagi? Belum lagi? Tak punting lah insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih sudi untuk sampaikan kita malam ni, malam ke-22 Ramadan. Betul ke-22 Ramadan. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sebagai permulaan kita punya bicara, kita punya tazkirah ringkas kita, insya-Allah kita habis tazkirah kita lebih kurang pukul 11.30 lah. Berubah muka acik tu. 11.30 ni tarawih pukul berapa nak habis kan? Insya-Allah sekejap je tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita nak cerita peringat. Sebab tu nama tazkirah Allah sebut dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa kata Allah dalam Quran? Sesungguhnya peringatan tu baik untuk orang-orang mukmin. Orang mukmin suka dengar peringatan walaupun benda tu benda yang dia pernah dengar. Sebab tu Nabi ajar, kalau ada ustaz-ustaz, ustazah ataupun kita baca buku-buku taklim, buku-buku hadis. Hadis tu kita dah biasa baca, kita dah biasa dengar. Tapi tuan-tuan, kita bersihkan hati kita, kosongkan hati kita membaca balik hadis yang sama, Allah akan bagi kefahaman yang berbeza walaupun hadis yang sama. Itu keajaiban dalam kita nak sesuatu daripada hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu kenapa ayat Quran ni diulang-ulang. Al-Fatihah tuan-tuan, tetap dibaca Al-Fatihah, takkan boleh ubah pun ayat lain. Sama juga tuan-tuan, kita angkat takbir. Kan kita angkat takbir mesti sebut apa? Allahu Akbar. Dia takkan berubah tuan-tuan. Dia tak ada tiba-tiba umur 30 berubah Subhanallah. Dia tak ada tiba-tiba umur 40 berubah pula Alhamdulillah. Umur dah 80 ke 90 berubah pula Inna lillah. Dia tak berubah, dia tetap juga Allahu Akbar. Kenapa diulang-ulang perkara yang sama? Untuk membesarkan Allah, memasakkan dalam hati kita perkara-perkara kebaikan. Dalam psikologi dipanggil the power of repetition. Memang perlu repeat dan diulang-ulang. Sebab tu tazkirah ini hari mungkin ada hadis-hadis yang kita biasa dengar. Maka Nabi ajar kita kena dengar macam kita kali pertama dengar hadis ni, supaya kita dapat kefahaman yang berbeza walaupun hadis yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, masuk bulan Ramadan ini pilihan Allah. Bukan sebab kita ni baik ataupun bagus sangat. Tuan-tuan, apa amalan kita yang lebih sangat sampai Allah nak pilih kita? Apa bagus sangat ke amalan kita ni? Dah sempurna sangat ke amalan kita sampai Allah pilih kita masuk Ramadan? Tak. Allah pilih kita masuk bulan Ramadan ni bukan sebab bagus sangat amalan kita. Ramadan pun bukan untuk orang yang sempurna. Ramadan untuk mereka yang tak sempurna, pendosa, yang tahu banyak lagi perkara perlu untuk dibaiki untuk akhirat kat sana. Tuan-tuan, bila cerita pasal Ramadan ni, rupa-rupanya kita ni dipilih Ramadan bukan disebabkan oleh amalan kita yang banyak. Ramai orang berkeinginan dan berhajat nak masuk bulan Ramadan macam kita. Tuan-tuan, kalau buka Facebook, berapa ramai orang-orang yang meninggal tak sempat habis pun bulan Ramadan. Berapa ramai yang tak masuk bulan Ramadan pun itu lagi, Allah tarik nyawa mereka. Tapi kenapa kita pula Allah pilih sampailah malam ke-22 Ramadan? Hanya sebab dua sebab dia. Pertama, sebab Allah kesian kat kita. Sebab Allah tahu, kalau aku tarik nyawa hamba aku ni, masih belum cukup amalan dia untuk menghadap aku. Masih banyak lagi hutang-hutang dia yang belum dibayar, nanti dia akan sangkut nanti dekat dalam kubur. Masih banyak lagi
salah dia dengan manusia, dia belum minta maaf lagi. Maka Allah panjangkan umur kita sebab Allah tahu kita sangat memerlukan Ramadan ni untuk Allah ampunkan dosa kita. Kita sangat memerlukan Ramadan ni supaya keberkatan datang dalam hidup kita. Sebab Allah kesian je kat kita. Dan kita masuk syurga nanti pun bukan sebab amalan kita. Sebab apa? Sebab Allah kesian kat kita. Sebab rahmat Allah je kita masuk dalam syurga. Tuan-tuan, kalau nak dibandingkan ibadat yang kita buat setakat malam ni belum mampu lagi untuk bayar tiket untuk masuk dalam syurga. Bandingkan tuan-tuan ibadat saya dan kita semua dengan para sahabat dulu. Jauh tuan-tuan. Mereka lebih layak untuk masuk dalam syurga asbab ibadat mereka. Tapi mereka masuk dalam syurga pun sebab bukan ibadat mereka, tapi sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini syukur Allah kesian kat kita. Itu pertama. Apa sebab kedua kita dapat masuk bulan Ramadan? Sebab kedua tak lain tak bukan disebabkan doa seorang lelaki ini yang setiap malam tak pernah lupakan kita untuk doakan sampai nangis dan lebam kaki bangun untuk kita. Siapa lelaki yang mulia ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan doa Nabi lah kita sampai dalam Ramadan ni. Sebab kalau ikut kita punya ibadat, kita punya perbuatan, kita punya dosa, rasanya dah lama Allah ambil kita. Tapi sebab doa lelaki yang mulia ini. Sebab tu dalam satu hadis tuan-tuan, ada satu kisah cerita tentang nanti di padang mahsyar, arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini di kanannya ada mimbar Nabi Ibrahim. Dan di sebelah kirinya ada mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bila dengar tentang perkara ni, sahabat tanya, dan kita pun mesti ada pertikaian. Wahai Rasulullah, bukankah engkau ni Rasul yang utama, Sayyidul Rasul, tapi kenapa mimbar engkau berada di sebelah kiri arasy Allah? Patutnya engkau di sebelah kanan. Kenapa Nabi Ibrahim pula mimbarnya di sebelah kanan arasy Allah? Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita sebut apa? Jawab apa? Di sebelah kanan arasy Allah ini adanya pintu laluan untuk masuk ke dalam syurga. Maka mimbar Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan arasy Allah, dan laluan manusia untuk masuk ke dalam neraka berada di sebelah kiri arasy Allah. Dan sebab tu kenapa mimbar aku berada di sebelah kiri arasy Allah, supaya bila aku nampak ada umat aku yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, aku akan terus sujud pada Allah, mohon pada Allah, ampunkan dosa umat aku ya Allah. Supaya amalan selawatnya akan memberatkan timbangan kebaikannya, supaya dia ni dapat masuk dalam syurga. Nabi tunggu kita sampai dekat padang mahsyar pun Nabi tunggu kita. Nabi cari mana umat aku ni, jangan masuk neraka, aku minta ampun dulu ke Allah. Kecintaan dan rindu Nabi ini bukan sekadar di dunia, sampai di padang mahsyar pun tetap mencari kita. Tuan-tuan dan puan, kita sampai malam ni asbab kasih dan doa Nabi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, kita ada baki lagi 7 hari lebih kurang. Kita pun tak tahu kita raya hari apa ni, kita tak tahu ni. Ada kata Jumaat dan sebagainya. Cuma tuan-tuan, dalam masa yang masih berbaki ni, kita dah dengar banyak kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah yang Ustaz kongsikan. Apa cara nak tambah amalan, apa amalan terbaik dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, ini malam kita nak kongsikan lagi apa yang kita boleh buat di saat-saat akhir ni untuk kita ni dapat keampunan Allah. Keampunan Allah ni adalah satu permintaan yang paling ultimate. Sebab tu Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau malam tu malam Al-Qadar, apa permintaan yang aku boleh minta yang terbaik? Kalau ada satu benda yang aku boleh minta terbaik, apa dia aku boleh minta? Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Amalan yang ataupun doa yang paling terbaik yang kita boleh minta? Minta syurga ke? Bukan. Tuan-tuan, itu doa yang imam kita tarawih baca kan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna untuk ramai. Apa maksud doa tu? Ya Allah, sesungguhnya engkau ni maha pengampun dan suka untuk mengampunkan, maka ampunkanlah aku ya Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, permintaan yang paling ultimate sebagai seorang hamba adalah minta keampunan Allah. Sebab bila dapat keampunan Allah, bukan takat syurga je yang kita dapat, jumpa Rasulullah pun kita boleh dapat. Bukan dapat jumpa Rasulullah saja tuan-tuan dapat, di dunia ini pun Allah mudahkan segala urusan kita.
Ujian yang datang tak menggetarkan hati kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, pelik dan ajaibnya orang mukmin ini, orang beriman ini. Bila Allah bagi nikmat pada dia, dia syukur. Bila Allah bagi ujian dan kesakitan dalam hidup dia, dia bersabar. Tak berubah hati dia, tetap menghadap Allah. Tuan-tuan, ini hari bank account kita, contohlah ada 2,000, 3,000 dalam bank account. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tiba-tiba dalam bank account kita ada 15 juta, jalan kita sama tak? Dah sama ke akan berubah jalan kita? Dah berubah cara jalan kita. Sebab ada 15 juta, ada 150 juta, kan lain dah cara kita pandang orang, bercakap pun dah lain. Tiba-tiba dah speaking, I is what is the because, tiba-tiba cakap Inggeris sebab dah banyak duit. Kan berbeza dah tu. Maka tonton orang mukmin ada 150 juta ke, ada RM50 ke, dia tetap orang yang sama. Sebab tu Nabi ni pelik dengan orang beriman ni. Tak mengubah kedudukan dan pandangan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia diuji oleh Allah, dia tetap dengan Allah. Ada orang dia diuji oleh Allah, dia tinggalkan Allah, dia salahkan Allah, dia salahkan takdir. Maka ini bukan orang yang beriman. Maka tuan-tuan, untunglah bagi orang-orang yang dia mendoakan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dapat keampunan daripada Allah, sebab Allah bukan setakat bagi akhirat pada dia, dunia pun Allah bagi. Maka apa yang kita boleh buat supaya kita dapat maghfirah, keampunan Allah dalam bulan Ramadan? Macam mana kita nak jemput keampunan Allah? Sebab kita biasa dengar kan, ustaz-ustaz baca hadis tentang Nabi naik mimbar, Jibril datang doakan dengan doa, celakalah orang yang dia dapat masuk bulan Ramadan tapi keluar tanpa dapat keampunan Allah. Tuan-tuan, ulama syarah hadis ni. Kenapa ulama syarah hadis ni? Sebab Nabi Muhammad tak pernah doakan kecelakaan umat. Tak seperti nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan, nabi-nabi yang terdahulu, bila umat dia degil, umat dia menentang, umat dia dah buat kacau, dah tak dengar kata Rasul, apa nabi-nabi umat-umat terlalu buat? Nabi-nabi terdahulu doakan kehancuran umat dia. Contohnya tuan-tuan, Nabi Saleh alaihi salam. Apabila kaumnya tak dengar kata dia, melawan dia, akhirnya Nabi Saleh angkat tangan, ya Allah, dah degil sangat umat aku ni, hancurkanlah ya Allah. Dan Allah terbalikkan bumi, Allah hancurkan mereka. Samalah juga kaum Nabi Lut alaihi salam. Dan yang dosanya, dia buat dosa apa? Sejenis, dosa sesama sejenis. Tuan-tuan, punya dia ni degil sangat. Akhirnya Nabi Lut ni Rasul. Tetap juga akhirnya Nabi Lut minta ke Allah, ya Allah, dah degil sangat, tak dengar cakap sangat, kau azablah umat aku. Maka Allah terbalikkan bumi, lenyap, tak tinggal seorang pun. Sama juga Nabi Nuh alaihi salam. Allah turunkan banjir, lenyap dan mematikan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tak dengar cakap, dan termasuklah isteri dan anak Nabi Nuh sekali. Tuan-tuan, nabi-nabi terdahulu memang mendoakan kemusnahan dan kecelakaan umat-umat yang degil. Tuan-tuan, umat Nabi ada tak yang degil? Ada. Tapi kenapa Nabi tak pernah doakan kecelakaan? Sebab itu beza. Inilah dia Sayyidul Rasul. Tapi kenapa dalam doa ni, doa Jibril celaka ini, Nabi aminkan? Kenapa? Sebab tuan-tuan, kita ni Allah dah bagi peluang untuk masuk Ramadan, tapi kita tak syukur langsung dengan Ramadan yang Allah bagi pada kita. Maka celakalah buat kita sendiri. Kita yang rupanya dah zalim pada diri kita sendiri. Maka tuan-tuan, cerita panjang pun tak guna da'i. Da'i ada 15 minit lagi ni. 3 cara yang saya nak kongsikan buat tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana cara di saat-saat akhir ni kita nak betul-betul dapatkan maghfirah, keampunan yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan. Pertama, untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, jangan pernah putus asa dengan keampunan dan rahmat Allah. Itu pertama sekali. Jangan putus asa. Sebab tuan-tuan, normally bila saya pergi ceramah, saya keluar kat TV, saya jumpa dengan masyarakat, tuan-tuan, ada di antara masyarakat-masyarakat yang dirasa, ni macam ni lah, da'i ceritalah minta ampun ke, istighfar 1000 kali ke bulan Ramadan ni, saya dah tak boleh masuk. Kenapa? Sebab saya ni dah banyak dosa dah da'i. Da'i sebut je, dosa apa saya tak buat lagi. Semua dosa saya dah buat, semua maksiat saya dah buat. Ni Tuhan dah tak ampun saya ni.
Dan tambah-tambah lagi pula ada orang cocok dia pula, ada orang pengaruh dia pula. Betul lah, orang macam kau ni dah memang tak ada harapan dah. Lagi-lagi tuan-tuan pernah tak dengar orang cakap macam ni, umur 50 kalau tak berubah macam tu lah perangai sampai mati. Kan biasa kita dengar ayat tu. Tuan-tuan, ini ayat daripada Nabi ke? Tak. Bahkan Nabi kata, bukan umur 50 tahun, bukan 60 tahun, umur ni bukan penghalang untuk berubah pun. Lagi hancur harapan kita ni nak balik pada Allah. Sebab kita ni dah banyak buat dosa. Maka tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini, jom tengok ayat Al-Quran, satu surah, dalam satu ayat dalam surah Az-Zumar. Tuan-tuan nanti ibu-ibu boleh cek terjemahan dia, sangat best ayat ni. Apa dia? Surah Az-Zumar ayat ke-53. Allah pujuk mereka-mereka yang rasa diri berdosa, rasa macam Tuhan dah tak pandang aku dah ni, aku banyak dosa sangat ni, tak payahlah minta ampun, memang aku ni ahli neraka dah pun. Maka Tuhan pujuk kita. Dalam surah Az-Zumar Allah panggil kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah panggil kita dengan panggilan apa? Allah panggil kita dengan panggilan qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas ni apa? Dah melampau sangat dosa kau ni, dah melampau sangat salah silap kau ni, engkau buat sesuatu yang aku larang kau langgar ni, kau dah melampau sangat ni. Tapi Allah tetap panggil kita dengan panggilan hamba, abdi. Dan apa kata Allah lagi? La taqnatu mir rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus harap dan rahmat daripada aku. Jangan putus asa dengan aku. Rupa-rupanya tuan-tuan, nak bagi tahu pada kita, besar mana pun dosa kita, jangan putus harapan dengan Allah. Kita biasa dengar, apa contoh dosa-dosa besar? Syirik, judi, arak, zina, riba. Ini semua dosa-dosa besar. Tuan-tuan, apa yang lagi besar daripada dosa-dosa besar ni? Putus harap dengan Allah. Sebab itulah kenapa Nabi banyak sangat cerita dalam hadis-hadis yang diriwayatkan tentang pendosa-pendosa yang akhirnya Allah ampunkan dosa dia. Kenapa Nabi sebut tentang orang-orang ni? Contohnya, kita biasa dengar tentang seorang pelacur yang bagi minum pada siapa? Pada anjing, bukan pada hamster, bukan pada kucing. Pelacur tu bagi minum dekat anjing, satu haiwan yang memang bagi kita di sisi manusia ni hina lah. Kita kalau marah orang pun tak sebut kucing, kan kita sebut haiwan tu punya nama. Dan pekerjaan pelacur itu memang hina di sisi manusia. Tapi tuan-tuan, kenapa dua watak yang di sisi manusia hina ni Allah ampunkan? Sebab Allah nak bagi tahu, besar mana pun dosa kau, besar lagi keampunan aku. Kau nak cerita apa? Tuan-tuan, ada satu lagi kisah tentang pendosa yang dosanya bukan hanya dengan Allah, dosanya dengan manusia juga. Kisah tentang seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Adik-adik pernah dengar cerita tu? Pernah dengar kan? Dan dia rasa ada harapan kot. Dia pergi jumpa dengan seorang abid. Abid ni orang yang dia banyak ibadat tapi ilmunya mungkin kurang. Dia jumpa dengan abid, dia kata, wahai abid, ni kau ni tengok macam kuat semayang semua ni, aku nak tanya lah. Ni aku nak tanya, aku ni dah bunuh 99 orang ni. Agak-agak Tuhan ampun tak orang macam aku ni? Maka apa kata abid tu? Berapa orang? 99. Kalau 1-2 boleh bincang lagi lah. Ni kalau dah 99 ni Tuhan tak ampun dah ni kalau macam ni gaya. Tuan-tuan, akhirnya itu hari genaplah 100. Dengan abid-abid tu sekali kena bunuh. Tuan-tuan, adakah terhenti di situ saja pendosa itu? Tak. Dia masih rasa ada harapan lagi rasanya. Maka dia pergi jumpa dengan seorang alim, orang yang tinggi ilmunya, dan tanya, aku dah bunuh 99 orang dan orang ke-100 dia kata Tuhan tak ampun aku dan aku dah bunuh dia. Sekarang aku nak tanya kau pula, Allah ampun tak orang macam aku? Dah 100 dah aku bunuh. Maka apa kata orang alim ni? Kalau dosa lagi besar daripada ini pun Tuhan ampunkan juga. Tapi syarat, kau kena keluar daripada kampung ni. Dan lelaki ni keluar daripada kampung ni, hijrah ke kampung yang baru. Tuan-tuan, kita pun pernah dengar cerita dan hadis ni. Ini hadis-hadis sahih Nabi cerita. Saya nak tanya tuan-tuan, kita tahu ending cerita ni. Ending cerita ni jadi apa? Lelaki ni sampai tak dekat kampung yang baru? Sampai tak? Tak sampai pun. Dan akhirnya dia meninggal di pertengahan jalan.
turun malaikat rahmat dan azab. Bincang, ni siapa nak ambil ni? Malaikat rahmat pun nak ambil. Sebab apa? Ni dia dah taubat dah ni, boleh ambil. Malaikat azab kan dia tak sampai lagi kat kampung yang baru ni, kena ambil masuk neraka. Maka waktu itu Allah perintahkan pada para malaikat, sekarang ni macam ni, ukur jarak. Kalau jarak dia dengan kampung yang lama lebih dekat, masukkan dalam neraka. Kalau jarak dia dengan kampung yang baru lebih dekat, maka masukkan ke dalam syurga. Biar malaikat rahmat yang ambil. Tuan-tuan, dalam riwayat lain, sebenarnya lelaki ni baru je keluar. Kalau baru keluar, mana jarak dia dengan kampung lama ke kampung yang baru lagi dekat? Kampung yang lama. Dan patutnya dimasuk ke dalam mana? Masuk dalam neraka. Dia patutnya diambil oleh malaikat azab. Tapi sebabkan lelaki ini tak putus harap dengan Allah, dia tahu dia ada Tuhan yang ampunkan dia. Dia tahu dia ada Tuhan yang maha pengampun, yang boleh ampunkan dosa dia walaupun dosa dia dahsyat. Maka Allah perintahkan bumi untuk lipat. Dan bumi berlipat sehingga kan bila diukur, jarak lelaki ini lebih dekat dengan kampung yang baru. Maka akhirnya lelaki ini diambil oleh malaikat rahmat dan Allah ampunkan semua dosa dia. Tuan-tuan, jangan berhenti untuk minta ampun pada Allah. Sebab Allah tak pernah jemu untuk ampunkan kita. Cuma kita je yang dah mungkin berhenti dan jemu minta ampun pada Allah. Kedua, apa yang kita boleh buat lagi dalam bulan Ramadan ini, dalam akhir-akhir kita nak melalui, nak habiskan bulan Ramadan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, rupa-rupanya tuan-tuan, ada satu amalan yang Nabi kata lagi dahsyat daripada beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Tuan-tuan, kalau kita salat di Masjid Nabawi, berapa kali ganda pahala? 1000 kali ganda. Kalau solat dapat 1000 kali ganda. Kalau apa namanya zikir dalam Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Semuanya digandakan sebanyak 1000 kali ganda. Apatah lagi tuan-tuan kalau iktikaf dalam Masjid Nabawi dapat 1000 kali gandaan pahala. Tapi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni ada satu perkara yang kita kena buat. Kita kena ambil peluang. Apa dia? Nabi sebut dalam satu hadis, ini perkara kedua yang kita kena buat. Sungguh yang lebih aku sukai adalah apabila aku dapat memenuhi hajat saudaraku, dan inilah lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Rupa-rupanya tuan-tuan, memenuhi hajat saudara kita, mungkin saudara kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita perlukan bantuan dan kita tolong dia, itu lebih baik daripada iktikaf sebulan dekat Masjid Nabawi. Ini hadis riwayat Tabrani. Nak bagi tahu tuan-tuan, Ramadan tajuk utamanya bukan tentang diri kita semata-mata. Ramadan tajuk utamanya bukan pasal puasa semata-mata. Ramadan tajuk utamanya bukan hanya baca Al-Quran. Tajuk utama dalam Ramadan juga adalah berbuat baik, hablum minan nas, kepada manusia. Kita kena cari mana satu orang-orang yang susah di kalangan kita ni, penuhi hajat mereka. Sekecil-kecil macam ni. Kalaulah isteri kita, tuan-tuan, minta tolong buang sampah, terus bangun pergi buang. Dan bila kita buang sampah tu dengan niat ikut sunnah Nabi ni, tuan-tuan, hanya buang sampah sebab memenuhi hajat isteri kita, dah dapat pahala iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Malah lebih baik, bukan sama, hanya buang sampah. Apatah lagi kalau transfer sikit kat isteri kita, lagi banyak pahala kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tak sempurna keimanan seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehinggalah dia ni boleh sayang orang lain macam mana dia sayang diri sendiri. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi nak ajar kita bulan puasa ni, bulan Ramadan di akhir Ramadan ni, nak didik kita, nak sempurnakan iman kita ni dengan cara kita ni boleh fikir orang lain, fikir perasaan orang lain, fikir kebajikan orang lain, bukan hanya fikir diri sendiri. Sebab tu lebih besar pahala orang yang membantu dan memenuhi hajat saudara dia berbanding dengan iktikaf dalam Masjid Nabawi. Sebab Nabi nak ajar kita betapa besarnya pahala orang yang boleh membantu orang lain. Tuan-tuan, orang beriman ni, dia boleh sayang orang lain macam mana dia sayang diri sendiri. Macam mana ini hari dia boleh makan sedap macam tu, dia boleh fikir macam mana nak orang lain pun makan sedap macam dia.
Orang bertakwa, orang beriman, kalau hari ini dia makan sedap, contohnya Wagyu A5 dia makan, masa dia nak makan dia akan teringat, mak aku kat kampung makan apa malam ni, jiran aku kat tepi hujung taman tu makan apa malam ni, ni anak-anakku kat madrasah ni, dekat sini, dekat surau ni makan apa ini hari, aku makan punya sedap, anak-anak ni makan apa. Orang beriman, orang bertakwa, apa yang dia makan sedap, macam tu juga dia nak orang lain pun makan sedap yang sama. Ini orang yang bertakwa. Kalau masih tak ada perasaan tu, panjang lagi perjalanan kita nak sampai pada kesempurnaan iman. Ketiga, sebelum saya habis, apa lagi yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang Nabi janji, siapa-siapa yang melangitkan permintaan, siapa-siapa yang langitkan doa pada Allah, doa itu akan pulang tanpa kekecewaan. Maknanya apa? Maknanya doa, siapa yang doa dan minta pada Allah dalam bulan Ramadan ini orang yang Allah tak akan kecewakan permintaan dia. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi bagi tahu ada 3 golongan yang kalau dia berdoa takkan Allah kecewakan doa dia. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Dan juga dalam hadis yang lain riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi, Nabi sebut dalam bulan Ramadan ni siapa memohon pada Allah dia pasti tak akan kecewa. Maka Ramadan ni kena banyak-banyak doa. Cuma tuan-tuan, timbul persoalan sebelum kita nak habis ni. Nanti kita pun nak banyak doa. Dai, saya dah banyak doa tapi tak makbul pun, tak dapat pun. Tuan-tuan pernah tak doa tapi tak dapat? Kenapa semua senyap ni? Semua doa dapat Kira saya seorang je lah doa-doa tak dapat-dapat ni. Tuan-tuan, pernah tak kita doa tak dapat? Pernah kan? Ada doa kita dapat. Tuan-tuan, pendek cerita macam ni tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah jamin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta ke aku mesti akan kabulkan. Dan Allah apabila berjanji, Allah pasti dan Allah jamin akan beri. Sebab bila Allah tak kabulkan ataupun Allah mungkiri janjinya, telah gugur salah satu ciri-ciri ketuhanan. Sebab Tuhan Rabb tak akan memungkiri janji. Cuma tuan-tuan, bila kita doa, Allah kabulkan bukan ikut cara kita, tapi ikut cara Allah. Contoh, tuan-tuan, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang sabar, ya Allah, jadikan aku sabar, ya Allah, aku jadilah isteri yang sabar, jadilah suami yang sabar, anak-anak yang sabar. Tuan-tuan, agak-agak kita doa macam tu, esok pagi bangun meningkat kesabaran, macam tu ke? Tak. Macam mana Allah masukkan kesabaran? Dengan cara Allah. Mungkin dengan cara macam mana Allah masukkan kesabaran? Kita minta sabar, Allah datangkan manusia untuk uji kesabaran kita. Allah datangkan keadaan untuk uji kesabaran kita. Dan bila kita boleh lalui ujian tu dengan kesabaran, maka meningkatlah kesabaran kita. Dan perakhiran tuan-tuan, bila kita punya doa Allah kabulkan dekat dunia, kita kena syukur. Tapi kalau Allah tak kabulkan dekat dunia, kita kena lagi syukur. Sebab apa? Sebab bila Allah tak kabulkan dekat dunia, maknanya apa yang Allah nak bagi hasil daripada doa kita ni, dunia pun tak mampu nak tampung. Dunia ni terlalu hina untuk dapat dan tampung hasil doa kita dekat dunia. Maka siapa-siapa yang doanya tidak dimakbulkan dekat dunia, kena double syukur. Sebab Allah dah reserve kat akhirat, dekat padang mahsyar. Sebab tu berapa ramai orang kat padang mahsyar, bila dia nampak semua depan-depan dia ni, semua ni hasil doa-doa yang tidak dimakbulkan, terkeluar daripada mulut mereka apa dia? Alangkah baiknya kalau satu doa aku kat dunia ni, satu pun Tuhan tak kabulkan. Sebab rupa-rupanya bila Allah tak bagi kat dunia, besar sangat benda yang Allah akan bagi, yang dunia pun tak mampu nak tampung. Maka tak rugi orang yang minta pada Allah, lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Dan doa pada Allah, tuan-tuan, tak semestinya kena bahasa Arab. Kadang-kadang ustaz kata kita kena doa 15 minit. Kan jam kepala kita. Doa 15 minit, aku nak doa apa? Aku tahu Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma barik lana, dengan Allahumma lakus sunnah. Itu je aku tahu. Macam mana 15 minit doa? Tuan-tuan, waktu itulah tuan-tuan kita bercakap dengan Allah. Kita sembang dengan Allah, kita mengadu pada Allah. Cakap dengan bahasa yang kita faham. Allah takkan terima doa daripada hati yang lalai. Doa-doa tapi tak faham, Allah tak terima. Maka bercakap dengan Allah dalam bahasa kita, maka itu hati yang kita hadirkan, insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita. Semoga dalam bulan Ramadan ini Allah kurniakan keampunan, Allah
kurniakan kekuatan kita memberi pada manusia, dan ketiga, Allah rezeki kita hidayat untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa juga untuk semua orang yang berada di sekeliling kita. Insya-Allah itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.